Terima kasih memilih kami di Buletin TV3. Saya Nur Akira binti Ridwan 2020877686. Dan saya Atira Abdul Hamid 2020842274 bersama kami dalam Buletin Komuniti. Mahasiswa yang menjadi sukarelawan membantu mangsa banjir harus dicontohi. Kerja-kerja amal seperti pembersihan masjid perlu dipergiat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Banjir genang di Kampung Labuhan Dagang, Banting, Selangor dilaporkan surut hampir sepenuhnya yang sebelum ini menjejaskan seramai 149 keluarga di kawasan itu. Kita bersama dengan wartawan Astro Akila Ridwan di tempat kejadian sejak petang tadi meninjau keadaan di situasi pasca banjir yang melibatkan kawasan Kampung Labuhan Dagang, Banting. Silakan. Terima kasih rakan di Sri Pentas. Saya kini berada di Kampung Labuhan Dagang, Banting, Selangor bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini keadaan kediaman mangsa-mangsa banjir. Jadi kita dapati keadaan di sini terdapat ramai sukarelawan yang berusaha bersama-sama dan membuat kerja-kerja membersihkan kediaman mangsa-mangsa yang terlibat dalam bencana banjir ini. Apa yang saya dapat gambarkan di sini, selain sukarelawan, ada juga lebih kurang 100 sukarelawan bermuda. Begitu juga NGO daripada Penang, Johor, Kuala Lumpur, ada juga persendirian yang datang untuk membantu. Kerja-kerja mengemas dan membersih sebenarnya bukanlah mudah. Mungkin mengambil masa 2 minggu. Di kawasan Labuhan Dagang ini sahaja terdapat ratusan sukarelawan telah pun datang, tapi masih lagi dikatakan 50% sahaja dapat dibersihkan dan kerja-kerja pembersihan masih lagi dijalankan. Begitu juga kawasan Bukit Canggang dan kawasan yang lain yang terjejas teruk akibat bah yang telah pun surut. Ada juga penduduk yang mengatakan mereka memerlukan bantuan dari segi tenaga yang mungkin lebih ramai yang boleh hadir dan membantu. Itu antara perkara yang dituntut oleh penduduk di sini. Cuaca di sini juga agak panas terik, jadi debunya agak tebal. Ini adalah isu yang perlu diselesaikan oleh pihak berwajib. Jadi mari kita bersama dengan Puan Maimunah, penduduk Kampung Labuhan Dagang yang juga merupakan salah seorang mangsa yang terkesan dengan banjir kali ini. Cik boleh ceritakan sikit apa yang bagaimana situasi banjir masa mula-mula Cik tu, macam mana Cik selamatkan diri time masa kan hujan siang malam 3 hari lah hujan tak berhenti kan. Itu pun ada tempat yang dah banjir. Situ sini tengah okey lagi lah. Acik ada siapa lagi kat rumah? Ada siapa? Saya juga. Oh, Acik seorang macam mana? Siapa yang tolong Acik pergi selamatkan diri daripada banjir? Saya dapat penerangan cakap suruh keluar duduk sekolah. Oh, pukul berapa tu? Pagi saya belum sarapan tu, ada pihak beraya saya pun. Oh, ada orang yang bawa keluar lah. Tak ada, saya keluar sendiri. Masa tu air sikit. Jalan sendiri pergi sekolah tu ke macam mana? Ada depan masjid lama. Kira time tu air dah naik Naik, saya keluar naik kereta. Masa air dah naik sampai kaki tu, apa je barang yang sempat? Memang tak sempat lah. Tak sempat lah, memang tak ada apa-apa nak bawa. Tak ada apa-apa tu balik jalan kaki balik kereta tinggal kat masjid tu. Air dia datang macam merep tak datang air. Laju lah air. Mak bah. Oh, faham. Masuk dalam rumah. Itu pejabat penerangan pun cakap suruh keluar tinggalkan rumah. Dia pun keluar, tak bawa apa-apa lah, bawa kereta satu, buat baju sepasang, bawa duit 10-20 ringgit yang tahu ada makanan situ, duduk sekolah. Sampai sekolah pukul 1 tengah hari. Sekiranya ini orang yang sukarelawan baru first yang tolong ke ada sebelumnya? Sebelumnya ada itu, ada muda-muda. Kiranya baru start minggu lepas lah Cik Buat nak kemas. Air akan juga lah. Sedih gitu. Kemas depan kan depan dah nampak bersih. Terima kasih Puan Maimunah kerana bersama kami di Buletin Komuniti. Saya kira itu sahaja yang saya dapat kongsikan dengan keadaan di sini. Kita kembali ke Sri Pentas. Baik, terima kasih Akila Ridwan atas laporan anda.
Melakukan kerja amal ditambah pula di hujung minggu sebagai sebahagian daripada rutin kehidupan. Menerusi aktiviti gotong royong membersihkan kawasan masjid, ia memang satu akhlak terpuji dan patut dijadikan teladan. Dan itulah yang dilakukan oleh penduduk kampung Masjid Terentang yang juga merupakan aktiviti terakhir mereka pada tahun 2021. Jadi mari kita bersama dengan wartawan bagi meninjau keadaan di sana. Silakan Ummu Hamid. Baik, terima kasih Ummu dan Akilah di Seri Pentas. Di sini kita dapati bahawa aktiviti gotong royong penduduk kampung Masjid Terentang telah pun dilakukan. Seperti dapat dilihat, pihak masjid telah pun mengambil inisiatif melakukan kerja-kerja amal sebagai salah satu aktiviti riadah mereka. Jadi sekarang, mari ikut saya. Jadi sekarang kita bersama dengan Tuan Abdul Hamid Yusof selaku pengerusi jawatan kuasa Karya Masjid Karya Terentang. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Jadi bolehkah Tuan menjelaskan secara ringkas tujuan pihak masjid menjalankan program seperti ini yang juga melibatkan penduduk kampung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi kami baru saja selesai mengadakan gotong royong. Di antara tujuan atau maksud diadakan gotong royong ni ialah antara lain supaya keceriaan Masjid Terentang ini lebih baik. Kebetulan juga pada malam ini kita akan mengadakan satu ceramah. Jadi sebagai persiapan agar perkarangan masjid ini nampak lebih ceria dan dalam masa yang sama kita akan menerima tetamu. Jadi keadaan masjid ini lebih ceria, lebih selamat dan selain daripada itu merupakan salah satu daripada aktiviti masjid, aktiviti pengimaran masjid dan juga dapat bersama bersosial antara ahli jawatankuasa, para pegawai dan penduduk kampung untuk meningkatkan, menambah ukhuwah ataupun kerjasama pada mereka, insya-Allah. Okey, terima kasih Tuan kerana bersama kami di Buletin Komuniti. Jadi, antara pengisian aktiviti tersebut adalah seperti pembersihan kawasan perkarangan masjid, mengemas stor dan juga membersihkan tempat ibadah. Selain daripada membersihkan permadani, kipas dan juga tingkap, mereka turut mengemaskini stor seperti membuang alatan yang telah rosak dan juga tidak boleh digunakan lagi. Seperti yang dikatakan oleh pengerusi jawatan kuasa karya Masjid Kenaan Abdul Hamid Yusof. Program itu sebagai persiapan untuk aktiviti pada malam ini iaitu seperti solat maghrib dan isyak secara berjemaah, ceramah yang akan dilakukan dengan bertajuk muhasabah diri seiring dengan menjelangnya tahun baru, dan penyampaian sumbangan serta jamuan makan, di mana jamuan makan dilakukan dengan 50% kapasiti ruang makan masjid tersebut. Dan juga melalui program ini kita dapat menyemai nilai-nilai murni dalam diri individu agar terus sama-sama menjaga kemudahan yang ada di masjid tersebut. Penduduk juga bersatu hati untuk menjayakan aktiviti ini kerana masjid adalah salah satu kemudahan yang sering digunakan oleh mereka. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Kita kembali ke Seri Pentas. 10 minit persiaran Buletin Komuniti berakhir di sini. Teruskan bersama kami bagi menonton video keseluruhan pada malam ini. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.